Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pencerahan, salam pertemuan di alam maya untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya pada malam ini. Mohon maaf ya Saudara Nazir Rashid kalau suara saya tak begitu kuat. Tapi kalau dengar sila nyatakan dengar tak dengar ya. Saudara Muhammad Fuad dari Gombak. Apa khabar saudara? Begitu juga Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Hafiz Wan Basirun, Saudara Puan Mahran Halimah, Saudara Amran Arbi, Saudara Syarul Azan. Waalaikumsalam, dia kata baru dia Syarul. Saudara Muhammad Johari, Saudara Izzuddin, Saudara Ibharin Ahmad, Fakri Sani, Muhammad Radhi, Saudara Syukur Jamil. Begitu juga dengan Saudara Al-Zamani Muhammad Idrus. Apa khabar saudara? Terima kasih hadir bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk kita saling berbual. Saya cuba memberikan pencerahan yang termampu saudara. Farias Ilyas, Kama Awang, Paipon. Paipon ni kalau dia hadir selalunya adalah sesuatu yang agak kontroversi. InsyaAllah kalau ada saya akan utarakan. Saudara Eddie Rizal, Puan Nur Maria, Waalaikumsalam. Saudara Hazamidin, Puan Nur Lela, apa khabar Puan? Saudara Mat Sabri, Radil Razak, Saudara Muhammad Azmi Ma'ali, Waalaikumsalam. Terima kasih. Harap ingatkan dia kata like and share dan subscribe. Jangan lupa saudara ya. Baik saudara, saya tidak harus membuang banyak masa. Mana yang tak sempat saya layani, saya akan santun usai pencerahan malam ini. Suara saya okey ke saudara? Kalau okey saudara saya, kalau okey suara saya ni nyatakanlah suara dengar clear, loud and clear sedikit. Sebab saya masih lagi dalam keadaan yang bukanlah begitu sihat, tapi dah rasa segar sikit. Marikan Ketam, Zulkifli Zul, Waalaikumsalam, Jaka Linglung. Selamat malam daripada Penang ya Jaka. Saudara Muhammad Shah, Seperindu Kristal. Baik saudara, hari ini saudara adalah hari Ahad, hari Minggu untuk kita beristirahat dan tanggal 20 Mac. Tinggal lagi 16 hari saudara. InsyaAllah kita akan menyambut kehadiran bulan Ramadan yang penuh keberkatan. Moga-moga kita berkesempatan meraihkan kehadiran Ramadan Al-Mubarak dan dengan harapan juga sepanjang antara bulan-bulan terakhir Ramadan nanti adalah pertemuan kita dengan Lailatul Qadar. Dan menurut laporan Saudara Rio, hari ini adalah hari yang ke-726. 726 Saudara Pagasyat, kita dijangkiti oleh virus corona. Bumi ini diserang ya. Begitu Ruby, apa khabar Abi? Moga sihat sampai amat yatim. Teratai Selasih dari Kelantan. Mengikut laporan daripada Rio, dari Mesir Melaya, saya melihat bahawa hari ini kematian 105 dan jumlah jangkitan masih lagi beredar pada angka 20,000 lebih. Kerana semalam walaupun ada turun, kemarin 24,241, tapi semalam 22,341, menjadikan jumlah jangkitan yang terkumpul sudah 3,974,019 warga kita yang terjangkit oleh virus corona. Ini bermakna kalau tengok gayanya 2-3 hari lagi 4 juta lah saudara. Artinya tinggi sangat saudara. Sebab itu saya mengajak teman-teman warga cinta damai supaya sentiasa berhati-hati menjaga kesihatan diri. Okey saudara Mak Syah, terima kasih saudara Tan Poheng ya. Dari laporan saudara Rio, saya dapati di Perlis nampaknya masih lagi 123, kemarin 128, dengan jumlah jangkitan terkumpul 15,820. Malam ni saya cuba nak memberi gambaran jangkitan terkumpul. Seperti di Kedah sudah 280,459 sejak virus corona ini melanda negara kita. Kerana semalam jangkitannya adalah 1,353. Pulau Pinang jumlah jangkitan terkumpul 254,266 orang. Dan jangkitan semalam adalah 1,928.
di Perak ni, Yop, macam mana lah? Sudah 177,495 warga yang dijangkiti oleh virus corona yang terkumpul. Kerana semalam jangkitannya 1,403. Dan Selangor tentulah paling tinggi saudara, sudah 1,87,148 warga Selangor yang dijangkiti oleh virus corona. Kerana semalam jangkitannya adalah 7,366. Begitu juga peningkatan yang begitu ketara di wilayah persekutuan. Sejumlah 3,078 menjadikan angka terkumpul 306,577. Di Putrajaya pun nampaknya warga terkumpul 17,058 orang. Sebab semalam jangkitannya 128. Negeri Sembilan masih lagi beredar pada angka yang agak tidak menyenangkan, iaitu 1,405. Jumlah jangkitan adalah yang terkumpul 178,785. Melaka pada angka 639. Kemarin dulu 645, dia susut je sedikit sangat. Jumlah jangkitan di Melaka adalah 110,983. Di Johor nampaknya ada sedikit pengurangan daripada 1,621 kepada 1,286. Jumlah keseluruhan jangkitannya yang terkumpul adalah 360,932 orang. Saya harus memberikan gambaran ini supaya kita faham bahawa bukan sedikit jangkitan yang berlaku saudara. Razali Samad, saya malam ni rasa tak nak makan sebab tengah hari tadi dah makan nasi kandar Prime Shah. Di Pahang, jumlah jangkitan yang terkumpul 157,886. Semalam 1,009 orang jangkitannya, ada peningkatan kerana sebelum itu adalah 1,000 orang. Di Terengganu susut agak begitu ketara, alhamdulillah, daripada 858 dia turun kepada 413. Kita mengharapkan penyusutan atau penurunan itu sebagaimana dialami di Terengganu, daripada 858 turun kepada 413. Bagaimanapun jumlah terkumpul di Terengganu adalah 115,920 orang. Di Kelantan juga alhamdulillah jumlah jangkitan semalam 540 orang saja. Kurang susut yang begitu banyak. Sedangkan 5-6 hari dulu ribu-ribu. Sekaranglah tinggal 540. Bagaimanapun jumlah yang terkumpul adalah 240,043 orang saudara. Di Sabah juga alhamdulillah terus susut daripada 596 kepada 421. Tapi jumlah yang terkumpul adalah 363,570 orang. Di Labuan 72 orang. Jumlah terkumpul walaupun pulau itu kecil tetapi 20,000 punya, 20,082 orang jumlah angka terkumpul di Labuan. Dan akhir sekali ialah di Sarawak. Sarawak nampak gayanya belum lagi usai jumlah ribuannya kerana 2 hari dulu 1,316 tapi semalam 1,177. Angka jumlah jangkitan yang terkumpul kumulatifnya adalah 286,995. Itulah yang dilaporkan oleh saudara Rio kepada saya. Terima kasih saudara Rio. Begitu peka dan sentiasa mahu menyatakan sesuatu pada warga yang berkesempatan melayari Amir Hijaz Fans. Dan kalau kita mengikut dari segi jumlah keseluruhan untuk bulan ini saja saudara, jumlah yang terkumpul sudah 445,824 warga kita yang dijangkiti oleh virus corona saudara. Jadi daripada 445,824 artinya saudara ini bulan lalu cuma 490,000. Tapi bulan ini 445,000 baru 19 hari saudara. Ada lagi baki 11 hari. Saya menyangkakan tentulah akan meningkat lagi. Sedangkan bulan Januari dulu cuma 109,552 saja. Sebab itu saya katakan saudara, kita harus berusaha untuk menjaga kesihatan kita, jaga kebersihan diri. Kalau keluar rumah, balik tu mandi, bersihkan diri kita dengan sabun. Kita jagalah keluarga kita saudara. Saya dapat berpesan itu sajalah saudara. E-commerce insya-Allah mungkin malam besok saya akan bermula balik. Tapi untuk setakat hari ini sebab badan saya pun masih lagi terawang-awang, sebab itu suara saya pun tak begitu kuat. Saya minta maaf saudara. Baik saudara, usai pencerahan tentang kedudukan COVID-19, kita masuk naluri kehidupan. Kerana saya agak menarik
menatap catatan bagaimana petua daripada Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, katanya 4 perkara yang boleh menguatkan badan kita ialah pertama sekali, kita kena makan daging. Saudara. Yang kedua, sentiasa memakai haruman. Rupanya kalau kita memakai haruman itu ialah sebahagian daripada perkara yang boleh menguatkan badan kita. Memang pun saudara, kalau wangi je, jadi kita kecergasan. Saya macam saya selalu katakan, saya memakai haruman Amir Al-Hud. Jadi saudara boleh berhubung dengan Al-Azhar nanti. Sentiasa memakai haruman dan jadikan rumah kita ini sentiasa wangi, semerbak. Sebab itu, orderlah bakur daripada Al-Azhar saudara. Ketiga, kena kerap mandi rupanya. Jangan malas mandi. Orang yang malas mandi itu memanglah dia tidak akan, badannya akan lemah. Jadi kena selalu mandi. Dan yang paling penting sekali katanya, memakai pakaian daripada kain kapas. Memang sebab itu tak silap saya ada baginda Rasulullah SAW menyatakan untuk lelaki lah tidak digalakkan atau tidak boleh memakai pakaian yang diperbuat daripada kain sutra. Jadi kata Imam Syafi'i, pakailah pakaian dari kain kapas. Kemudian 4 perkara yang melemahkan badan kita. Pertama sekali katanya kerana banyak berkelamin rupanya. Kalau banyak berkelamin tu retinya mereka yang suka sangat melihat benda-benda porno tu, hati-hati saudara. Jangan. Ini kata Imam Syafi'i, bukan kata saya saudara. Saya tahu juga kata rupanya kalau banyak berkelamin boleh melemahkan badan kita. Yang kedua, kita selalu merasa cemas. Jadi kerana itu elakkan fikiran kita sentiasa merasa cemas. Jadi bila dengar satu berita tu tak payahlah kita rasa cemas. Kita beristighfar. Saudara. Jangan Allah terkejut. Jadi sebab itu akan melakukan goncangan yang kuat kepada jantung kita saudara. Mungkin sebab itu badan kita lemah. Jadi bila dengar satu berita ataupun memikirkan sesuatu yang tidak baik untuk kita, kita beristighfar. Ingat saudara bahawa segala apa yang dilakukan, segala apa yang kita alami itu, segala-galanya adalah ketentuan ilahi saudara. Dan ketiga, ini paling penting ni, mungkin orang tak tahu. Elakkan banyak minum air ketika makan. Kata orang tua saya, almarhumah ibu saya, dia kata jangan makan berulamkan air. Jadi kita makan 5-6 suap, ambil air. Itu tak boleh. Dan itu boleh melemahkan badan. Yang terbaiknya bila kita makan nasi, makan apa-apa, habiskan makanan kita, baru kita minum. Ini bukan kata saya saudara, ini kata Imam Syafi'i. Dan yang keempat, mereka yang banyak makan makanan yang masam-masam. Itu pun satu hal juga ya. Jadi retinya elakkan banyak makan macam jeruk dan sebagainya, yang masam-masam lah saudara. Kemudian 4 perkara yang menajamkan mata kita, penglihatan kita sentiasa segar. Iaitu pertama sekali, kita sentiasa duduk, kita menghadap kiblat. Di mana mentari jatuh, kita menghadap kiblat. Sebab orang Panglima dulu-dulu mengikut buku yang saya baca, orang tua dulu waktu bila mentari naik, mereka akan merenung mentari naik. Kemudian bila mentari turun, mereka akan berada atau bertapa di atas bukit melihat mentari itu jatuh. Itu untuk menguatkan mata kita supaya mata kita jadi tajam. Kedua, sentiasa bercelak sebelum tidur. Rupanya celak itu bukan untuk berjalan. Kakak-kakak, cik-cik, saing-saing belaka, bila nak keluar rumah tu bukan pakai celak tu untuk berjalan. Rupanya bercelak sebelum tidur. Ini untuk menajamkan mata kita. Dan paling penting, ini pun almarhum ayah saya selalu berpesan, sentiasa memandang yang hijau, iaitu tumbuh-tumbuhan, rumput. Jangan kita bangun saja kita tengok bangunan yang merah. Jadi itu melunturkan penglihatan mata kita. Jadi kita kena tengok benda yang hijau-hijau, yang segar saudara. Dan paling penting juga adalah berpakaian yang bersih. Jadi kalau dah pakai hari ini, besok janganlah pakai lagi. Memang pun pakaian kusam, yang masam itu tidak membuatkan mata kita tajam. Dan 4 perkara yang merosakkan mata kita. Ini kena fikir saya. Pertama, rupanya jangan memandang najis. Kadang-kadang orang bila dia buang air besar, dia tengok pula. Itu sepatutnya tak boleh. Tak digalakkan.
Kedua, melihat orang yang dibunuh. Bila berlaku kematian, kalau dapat tahu orang tu mati dibunuh, elakkan melihat mayat orang yang mati dibunuh. Saya ketawa bila tengok ini. Jangan melihat kemaluan. Orang dulu-dulu kata kalau ini mengendap ni mata sepit lah. Mata ketumbit. Bukan sepit, ketumbit. Saudara Wan M. Bakri, Taufik Osman. Sebab itu kata Imam Syafi'i, jangan melihat kemaluan. Ini boleh memudarkan mata kita. Jadi penglihatan kita tak payah nak tengok benda tu. Benda Allah tu biarkanlah begitu, saudara. Dan jangan sesekali kita membelakangkan kiblat. Rupanya bila kita membelakangkan kiblat, ini boleh merosakkan mata kita. Saudara. Dan 4 perkara yang menajamkan fikiran. Ini menurut kata Imam Syafi'i, itu pertama, tidak banyak berbual kosong. Jangan banyakkan berbual kosong. Yang tak berfaedah, tak payah nak berbual. Lu mengata orang, mengumpat orang, tak payah, saudara. Dengar pencerahan saya tu okey. Kedua, katanya, kena rajin bersugi ataupun menggosok gigi. Kerana itulah, banyak orang Arab, dia sentiasa letakkan sugi dalam poket dia. Bila nak solat aja tu, ambil sugi. Sugi, kayu sugi ya, saudara. Dan kalau tak ada kayu sugi, bolehlah gosok gigi. Itu untuk membersihkan mulut kita supaya ia boleh menajamkan fikiran kita. Dan yang ketiga, kita kalau boleh bercakaplah dengan orang-orang yang soleh. Jadi kalau kita bercakap dengan orang soleh ni, mereka akan berbual perkara-perkara yang berfaedah. Kalau orang yang tak soleh tu, tak adalah benda yang berfaedah, saudara. Dan yang keempat, kata Imam Syafi'i, bergaullah dengan para ulama. Para ulama, saudara, bukan ular dalam semak. Ulama ni orang yang faham, yang tahu tentang hal ehwal agama. Senang kita bertanya, berbual dan sebagainya. Saudara Ahmad Sulaiman, saya agak gelak besar bila tengok benda-benda begitu. Kadang-kadang bila saya dapat culikan daripada teman-teman, ada benda itu mencuit hati saya. Jangan marah, saudara. Baik, saudara. Itulah naluri kehidupan kita yang elok untuk kita jadikan pedoman, saudara. Kita masuk ke segmen Mutiara Kata. Ini Mutiara Kata adalah kiriman sahabat saya, Cikgu Hibil. Katanya, orang yang bahagia adalah orang yang telah berhenti nafasnya, namun tidak berhenti pahalanya. Inilah yang kita cari, saudara. Kalau nafas kita terhenti, tapi pahala kita juga terhenti, kuranglah kita punya bekalan di akhirat nanti. Tapi, katanya orang yang bahagia adalah orang yang telah berhenti nafasnya, namun tidak terhenti pahalanya. Maksudnya, kita sentiasa buat amal ibadat dan kalau boleh berderma di masjid. Kalau dekat masjid tu kita cari Al-Quran ataupun kita sedekahkan Al-Quran kepada rumah-rumah anak yatim ataupun rumah-rumah orang yang menuntut ilmu. Jadi sepanjang mereka membaca Al-Quran, sepanjang mereka berada di masjid, maka setiap waktu itulah kita mendapat pahalanya. Sekurang-kurangnya selain daripada kita letakkan dalam tabung di masjid tu, letakkan sejadah dan sebagainya. Dan paling penting, saudara, paling penting, ini antara nasihat baginda Rasulullah, jaga anak-anak yatim. Anak-anak yatim ni kalau kita pelihara mereka, mereka sentiasa akan mendoakan kita. Walaupun kita dah tiada, doa mereka sentiasa untuk kita. Begitu juga lahirkanlah atau jadikanlah anak-anak kita sebagai anak yang soleh, ya, saudara. Dan Darnari, Jali Marasa, Adi Warna, ini di Instagram, saudara. Jadi bila anak-anak kita soleh, kita dah tak ada nanti, mereka sentiasa mendoakan kita. Maka kita dapatlah, tidak terhentilah pahala kita di sana nanti. Itulah bekalan yang terbaik. Karena bekalan yang terbaik di akhirat nanti, saudara, bukan harta yang kita cari. Harta yang kita miliki, saudara, ini akan jadi milik orang. Kalau saudara lelaki, suami, cari duit kita bertimbun-timbun, bila kita dah tak ada nanti, boleh jadi fitnah, perebutan kuasa anak-anak dengan isteri kita. Malahan kalau isteri kita yang memiliki, orang lain kahwin dengan isteri kita, milik mereka lah pula, bukan milik kita. Dan yang paling penting sekali, semua ini, harta dunia ini akan kita tinggalkan. Itu pandangan saya bukan nak jadi ustaz, tidak, saya. Terima kasih Saudara Ibil atas kiriman kata mutiara yang begitu berharga, saya rasakan. Baik, saudara. Usai naluri kehidupan, seperti biasa, saudara.
salam impian moratorium dan pengeluaran wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja. Saya terpaksa lafazkan juga kerana situasi ini masih belum tuntas. Walaupun Yang Amat Perdana Menteri dah bercakap, bukan sekali, dah bercakap, tetapi saya melihat mudah-mudahan besok saudara bolehlah berurusan dengan pejabat K2SP untuk bertanya, sebab katanya masih lagi ada syarat itu, syarat ini. Jadi sila beritahu pada saya apa kata ini K2SP ni. Kalau tak betul, saya rasa mereka yang berada di K2SP itu eloklah kemaskan meja anda. Tak payahlah anda berada di situ. Kalau cakap Perdana Menteri yang pernah tak mau ikut. Dulu waktu 2 minggu dulu apabila Datuk Zamil Ibrahim dia pergi pejabat KWSP, kata pegawai sebut, kalau ada Perdana Menteri punya arahan kita akan ikut. Sekarang Perdana Menteri dah bercakap semalam. Saudara, apa lagi nak tunggu? Keluarkanlah, bagilah duit orang. Marah saya, minta maaf saudara. Dan tak ada suara pun cerit juga saya. Dan kita terus berpesan supaya pimpinan negara tidak berbelanja tanpa had. Kita khawatir negara akan muflis. Ingat saudara, tajuk bicara kita malam ini adalah rentetan semalam. Apa yang saya maksudkan dengan rentetan semalam? Tunggu dulu saudara, saya santun dulu pantun Pak Nazil. Pak Nazil daripada Perlis tak henti menghantar kiriman kepada saya untuk kita berkongsi bersama. Kata Pak Nazil, pasang pelita mencari pen, tersentuh gelas di atas peti. Celupar mengata waktu berkempen. Balasannya jelas, belum pun mati. Jadi kalau kita masa berkempen, kita mengata, mengumpat orang, Allah akan membalasnya. Tak sempat mati pun. Sebab itu berpolitik-politik juga. Carilah politik yang baik, cara politik yang matang. Saudara Abu Sama Arifin, ada getah jual sementara hidup. Hai saudara Abu Sama. Kalau jual semua tu apa yang ada tinggal? Sabar-sabar dulu. Ingatlah, jangan kita biarkan pula keluarga kita dalam keadaan yang muflis bila kita tak ada nanti. Jangan. Ya, saudara Mak Semana. Salam impian kita santuni dan kita minta supaya disegerakan pengeluaran wang, kumpulan wang simpanan pekerja ini. Jadi mereka yang berada di anjung kuasa di KWSP, segerakanlah. Saya tidak lain tak minta itu saja. Sebab itu bicara saya bermula dengan salam impian dan moratorium serta pengeluaran wang kumpulan simpanan pekerja. Baik, tambah Pak Nazir lagi dalam pantun berikutnya. Sambal bilis sayur betik, buat sedikit lemak keladi. Pemimpin muflis modal politik, sanggup membangkit hal peribadi. Jadi pada Pak Nazir dia kata kalau orang yang muflis politiknya, itulah mereka melakukan serangan bercorak peribadi. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil character assassination, pembunuhan peribadi. Jadi sebagai orang lama, Pak Nazir beliau merupakan bekas guru saya, bekas pendidik. Beliau tak senang melihat santunan politik yang sebegini. Ya, saudara? Baik. Terima kasih Pak Nazil. Semoga anda sihat walafiat. Teruskanlah menghantar pantun untuk kita kongsi bersama. Saudara, saya sebenarnya ada menerima pantun daripada sahabat saya Nordin Malik. Tapi kerana pantun itu nampaknya dia marah pada orang, dituju pada seorang. Jadi saya minta maaflah saudara Nordin. Saya tidak boleh mengizinkan sesuatu benda itu hanya bercorak peribadi. Ini sepatutnya umum. Kalau kita tak suka pada seorang tu, janganlah kita lontarkan. Kita warga cinta damai, saudara. Saya minta maaf, saudara. Mungkinlah saudara Nordin Malik lepas ni dia mengajuk dengan saya. Macam mana? Saya mengharapkan beliau terus berjuang. Tapi bagaimanapun, kabarnya beliau masih lagi dalam rawatan. Ya, saudara. Baik, usai pantun, kita masuk seketika dalam segmen Gedung Ilmu. Ini penting, saudara. Kerana daripada cedipan buku yang dihantar oleh Tan Sri Johan Jaafar pada saya nampak banyak kata-kata hikmat yang elok dijadikan pegangan pada kita sebagai tauladan kepada kita. Kerana dalam buku tersebut ada mengungkapkan bagaimana bangsa kita yang terdahulu, pimpinan Melayu terdahulu yang menyebut kerana untuk menjadi seorang pemimpin, maka seorang itu pertama-tama sekali mestilah menjaga kemurnian sikapnya. Sikapnya mesti murni, yang boleh diteladani. Dan warga bangsa amat mengharapkan agar hadirnya pemimpin hari ini dan masa depan, itu khususnya pemimpin Melayu, adalah bukan dari golongan orang yang jauh. Pemimpin kita dahulu mengatakan jangan ada pemimpin yang jauh. Maksudnya
sebagai pemimpin ianya jauh, memayungi rakyat tidak bersungguh. Mana dia jauh daripada rakyat, dia tidak menyelami hati dan perasaan rakyat. Itu disifatkan sebagai pemimpin yang jauh. Banyak kerjanya tidak senonoh. Jadi kesan daripada itu, kerja-kerja yang dilakukan tidak senonoh. Memikul tugas, tangguh bertangguh. Ialah dah jauh daripada rakyat, mana mereka tahu. Dan dijadikan pemimpin, orang pun mengeluh. Andai dijadikan tua, kata buku sebut, ia membawa gaduh. Kalau dia jadi ketua, akhirnya rakyat bergaduh. Dijadikan induk, membawa keruh. Suasana dalam masyarakat jadi keruh. Sebab pemimpin semakin jauh. Menjauhkan diri daripada rakyat. Menjauhkan diri daripada permasalahan. Dijadikan tiang, tegaknya rapuh. Kita mengharapkan dia akan menjadi tiang untuk melindungi kita. Tapi rupanya kalau pemimpin yang jauh, dia ibaratkan tiang yang rapuh. Dan memimpin negeri tidaklah senonoh. Saudara, itulah kita mengharapkan. Dan bukan saja kita, pemimpin terdahulu amat mengharapkan hadirnya pemimpin Melayu hari ini dan akan datang bukan pemimpin jauh. Saudara, kita sambung lagi malam esok. Andainya suara saya ni masih lagi tidak begitu elok, saya minta maaf saudara, maklum sajalah, keletihan. Tapi sebab janji saya dengan anda. Saya cubalah sampai-sampai baca ni, saya cuba nak santun 1, 2, 3. Tapi saya harapkan agar kita menyantuni dengan baik. Saudara, sebelum saya meneruskan pencerahan ni, saudara Razali Samad, kalau dia kata boleh bagi 15K, tak. Yang kita minta 10K pun dah tak dapat, macam mana nak 15K. Sabar saudara. Saudara, saya memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula. Sebab tadi saya makan tengah hari dengan teman-teman, ada kawan saya yang jadi peguam. Dia mengingatkan saya, dia kata perlu saya sebutkan. Mungkin pendengar tak suka dengar, tapi dia kata saya perlu menyebutkan perkara ini supaya saya tidak terjebak dalam permasalahan. Dia katanya bahawa mereka yang menyunting semula, live saya ini dah dimasukkan dalam channel YouTube ataupun sebarang channel. Setelah disunting dimasukkan pula, maka mereka harus bertanggungjawab atas suntingan mereka. Saya tidak akan bertanggungjawab langsung. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali atas sebarang suntingan mahupun culipan ataupun komen-komen yang anda lakukan. Kerana saya tak ada kemampuan untuk memantau semua komen-komen anda. Sebab itu saya sentiasa berpesan, bila anda memberi komen, jangan sekali kita melanggar peraturan ataupun undang-undang yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Penerangan dan Komunikasi, saudara. Jadi, apa yang anda lakukan, itu tanggungjawab anda. Tangan yang mencincang, bahulah yang memikul. Kerana ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan lain tidak untuk memberi informasi agar warga kita faham bagaimana kedudukan politik negara hari ini, bagaimana situasi kita hari ini, bagaimana kedudukan. Saya bukan pakar ekonomi. Jadi bila saya membaca soal ekonomi itu, mana saya ambil daripada pembacaan saya dan pengalaman sebagai mantan jurnalis saya. Dan prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Usai permasalahan ini tak ada jadi masalah lah kalau semua bersetuju untuk tidak bersetuju. Bukan mestinya apa yang saya cakap ni anda bersetuju. Tidak semestinya apa yang saya cakap ini anda nak percaya 100%. Tidak. Boleh kalau saudara tak bersetuju, boleh lontarkan argument saudara. Tetapi harapnya janganlah menggunakan bahasa-bahasa yang kesat. Saudara. Saudara Muhammad Army, tolonglah jangan berlebih pula. Yang dijanjikan pun belum tentu dapat. Betul saudara Muhammad Army. Saya minta agar pelai-pelai kita jangan minta yang bukan-bukan. Kita minta 10,000 tuntas. Itu wang kita saudara. Baik. Dan saya juga amat mengharapkan bahawa kita sebagai warga Citra Damai santunlah setiap masalah dengan adab yang baik. Saudara, terima kasih saudara. Dan hari ini saya terfikir tadi, akhirnya bila saya tengok semalam, saya tak mengulas sedikit pun. Akhirnya Yang Berhormat Perdana Menteri semalam sewaktu menggulung dalam Perhimpunan Agung UMNO, beliau menyatakan pertama soal KWSP telah pun diuraikan, dan yang paling penting mulai bulan Mei katanya bahawa pelaksanaan gaji minima RM1,500 akan dilaksanakan. Alhamdulillah, terima kasih. Sebab sebelum ini pun ramai sangat orang berkata jangan naiklah itu, pertubuhan itu kata jangan, orang ni minta dan sebagainya. Akhirnya kerajaan yang dipimpin oleh Naib Presiden UMNO bersetuju bahawa gaji minima
1,500 bermula daripada bulan Mei. Cara pelaksanaannya, biarlah menteri yang menjaga sumber manusia ini menggariskannya. Memang pun takkanlah gaji kita kecil, saudara. Dan sebenarnya saya waktu berkempen ataupun waktu saya bertandang ke Johor, memang saya lihat ramai warga kita yang bekerja di Singapura. Bukan kenapa, saudara, kerana bila mereka bekerja di sana, kalau gaji minimalnya 1,500 Sing dollar, artinya pendapatan mereka adalah 4,500 lebih, saudara. Itu ceritanya sebenar-benarnya, sebab itu ramai warga di Johor Bahru dia kerja di Singapura. Sebab pertukaran wang itu. Sebab itu kita mengharapkan agar kerajaan berusaha untuk memastikan kedudukan kewangan kita kukuh dan tinggi, tidak lagi terus menurun dan sebagainya. Saudara, dalam pada itu saya ingin mengingatkan anda supaya lebih berhati-hati. Saya semalam pun saya dah berbual dengan mantan menteri, ada 2-3 orang menteri saya berbual semalam dengan beliau. Saya katanya eloklah dipesan, sebab dalam kesan peperangan antara Rusia dengan Ukraine ini, ia bukan melibatkan 2 negara saja. Ia melibatkan banyak negara, khususnya di kawasan Euro ataupun Eropah. Dalam keadaan begitu, ia tentulah boleh mengakibatkan ekonomi dunia turut menjunam. Jika ini berlaku, masalahnya paling besar sekali ialah makanan. Sebab itu kalau kita ada makanan, simpan. InsyaAllah dapat duit daripada KWSP, bercimat-cermat. Jangan berbelanja, saudara. Dan kita akan menghadapi bulan Ramadan dalam 2 minggu lagi. So, bila kita berpuasa, janganlah kita rambang mata bila membeli bahan-bahan makanan. Berbelanjalah seadanya. Kerana saya khawatir bahawa sebagaimana kenyataan daripada Datuk Sabri Cik, beliau merupakan mantan kepada Menteri Pertanian dan Makanan. Dia katanya bahawa negara ini, walaupun kita ada bekalan ataupun food bank, tetapi kekhawatiran kita masih lagi tidak mantap dari segi penjagaan ataupun pengukuhan food securities ataupun bank makanan kita. Sebab pengantungan kita terlalu tinggi kepada makanan dari luar. Hampir 90% katanya. Memang pun ikan, ayam, makanan beras, tepung, gula dan sebagainya kita bergantung dari luar. Dan dalam keadaan begini, kalaulah kita punya wang, currency ataupun mata wang kita rendah, maka barang itu akan bertambah mahal. Jadi macam mana nak import banyak-banyak, itu kenanya. Jadi Saudara Sulman Kamsi, sepatutnya gaji minimum orang Malaysia bukan RMS 1,500 yang patutnya 3K. Sekarang ni saudara Sulman, kita minta sikit-sikit. Dan keadaan sekarang ni kita kena faham, kita masih lagi dalam endemik dan pandemik. Kedudukan ekonomi negara dan dunia juga tengah merudum. Sebab itu saya ingin berpesan, jaga diri kita, jaga simpanan kita. Pastikan makanan di rumah ada stok, saudara. Sebab saya khawatir. Jadi sebagai contoh, macam mana kita menjeritlah. Sebab makanan yang paling mudah sekarang ni, kata mantan Menteri Pertanian Datuk Sabri Cik, dia kata bahawa ayam dan telur, ini banyak protein dan sebagainya. Tetapi harga ayam sukar dikawal, harga telur juga sukar dikawal kerana benihnya itu mahal. Dan yang kedua, pergantungan terhadap biji gandum. Makanan untuk ayam ini adalah dedak ini, main faktornya adalah biji gandum, dan biji gandum mahal. Tambah-tambah lagi berlaku kemarau di beberapa negara pengeluar. Sebab itu harga biji gandum ini tinggi. Biji jagung. Tersilap. Saya ialah dah tua, kadang-kadang kita terlupa. Sedangkan kita ni harus juga mencari jalan bagaimana untuk menanam jagung. Bukan jagung manis kita makan tu katanya. Biji untuk jagung yang digunakan untuk jadikan makanan dedak ayam. Dan ini perlu dipertingkatkan. Sebab kalau kita tidak lagi banyak bergantung kepada negara luar, maka tukaran wang kita ni tidaklah begitu tinggi. Jadi bukanlah kita rendah. Bila kita membeli banyak barang, artinya wang kita merosot. Kalau kurang pembelian, banyak ekspor, wang kita akan teguh. Dan sekarang ni pun kita masih lagi terkebelakang dalam industri pertanian. Sebab tu TVET ataupun pendidikan latihan
untuk pertanian mesti dipertingkatkan. Saya juga agak menarik kenyataan. Semalam saya berbual-bual semalam tu jumpa juga dengan Datuk Rahman Dahlan. Beliau merupakan pemimpin daripada Sabah, anak muda. Beliau pernah menjadi atau mantan Menteri Jabatan Perdana Menteri. Satu kenyataannya yang saya rasa elok kita fikirkan bersama, ini kesan daripada usai Perhimpunan Agung UMNO, seandainya UMNO Barisan Nasional kembali berada di anjung kuasa, dan ini juga dipersetujui oleh Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO. Katanya UMNO harus melaksanakan seandainya kita menebus kembali kuasa di anjung Seri Perdana, iaitu tentang tidak lagi melakukan pemusatan kuasa. Artinya pihak kerajaan pusat memantau dan menyediakan jumlah wang yang diperlukan oleh kerajaan-kerajaan negeri. Biarlah peringkat pimpinan daerah, peringkat pimpinan negeri menentukan, kerana mereka lebih faham. Jangan soal parit pun kena minta kelulusan daripada Menteri JKR. Soal pertanian minta kelulusan daripada Menteri JKR. Masing-masing negeri dah ada. So biar ditakbirkan, tidak hanya dipanggil federal centric. Itu pandangan beliau saya rasa baik. Dan ini perlu dilakukan, perlu ada perubahan. Dan paling penting sekali adalah pentadbir mesti di kalangan anak-anak muda yang berkualiti. Dan ini mengingatkan saya bagaimana almarhum Tun Razak. Waktu almarhum Tun Razak dulu memang kita mempunyai cream of the Malays ataupun warga bangsa kita yang telah kita hantar belajar di luar negara. Belajar di England, belajar di Amerika, di Universiti Harvard. Bila mereka balik, sepatutnya mereka inilah menjadi tenaga penggerak dalam pentadbiran kerajaan. Dan mereka akan sentiasa bersih. Dan ada apa panggil ni, bukan identiti, dia panggil integriti. Ada integriti yang tidak mengamalkan budaya rasuah dan sebagainya. Dan kita harus berusaha untuk mengemaspastikan agar warga kita di setiap kumpulan, sama ada daripada ketua kampung, bawalah pada pengulu, bawalah pada wakil rakyat, bawalah pada DO, bawalah kepada ketua-ketua pengarah di peringkat negeri, pengarah di peringkat pusat, tidak lagi mengamalkan budaya rasuah. Ini paling penting, dan Islam pun menentang. Jadi kalau ini dapat kita hapuskan, maka negara kita akan kembali makmur. Sebab zaman Tun Razak dulu kita mempunyai pemimpin yang hebat, macam Tan Sri Moha, adanya Tun Ismail Ali, adanya orang macam yang boleh Tengku Razali Hamzah. Dia ada krim. Mereka inilah orang-orang yang berfikiran, yang pakar ekonomi, yang dapat mencanai ekonomi negara kita sehingga jadi makmur sehingga hari ini. Secara Coca-Cola kerajaan campuran sokongan bersyarat abakau. Itu sekejap lagi saya nak ulas. Sabarlah. Dan sewaktu semalam saya lupa nak mengulas. Sebab itu saya kata rentitan semalam tu kenyataan timbalan Presiden UMNO. Itu Datuk Seri Utama Datuk Muhammad Haji Hassan. Bila dia kata bila menimbulkan isu adanya 5-6 orang, ini menteri ni kalangan bukan menteri, pemimpin lah dia katakan, yang mengedarkan sampul-sampul mengandungi ribuan ringgit. Matlamatnya supaya cuba mempengaruhi perwakilan membatalkan tuntutan bahagian-bahagian yang sebanyak 180 bahagian yang mahukan agar pilihan raya umum ke-15 diadakan disegerakan dan pemilihan parti hanya dilakukan selepas pilihan raya umum. Jadi rupanya ada gerakan. Ini dinyatakan oleh timbalan Presiden. Sebab katanya bukan hanya bahagian lain. Dia kata bahagian saya pun nak cuba nak dibeli. Itulah dia kata ni melampau ni katanya. Jadi kenyataan daripada Tok Mat itu harus dipandang serius. Jadi orang-orang macam ni tidak perlu ada lagi dalam UMNO. Saya mengharapkan agar Biro Disiplin, Biro Pengaduan, Tok Mat sebagai Panglima, sebagai timbalan Presiden harus melihat benda macam ni dan bawa dalam mesyuarat, dan mana ahli yang melakukan keterlibatan, tak kisahlah kalau mereka jawatan sebagai berkepentingan dalam kerajaan pun perlu disingkirkan daripada parti UMNO. Saya agak terkesan dan agak gembira apabila sepanjang musim Perhimpunan Agung UMNO saya berkesempatan bertemu 2-3 kali dengan Presiden UMNO. Dan beliau menzahirkan kepada saya, katanya usai PAU kali ini, PAU itu Perhimpunan Agung UMNO kali ini, dia kata dia bertekad untuk membersihkan parti UMNO ini daripada segala permasalahan-permasalahan yang tak sepatutnya hadir. Jadi sekarang ni sebab itu bila menyentuh soal calon pun katanya beliau berhasrat untuk menurunkan calon-calon yang lebih berkemampuan,
lebih berketampilan dan sebagainya, saudara. Bagaimanapun, apabila menggulung dalam ucapan pengulungan semalam, kita dapat mendengar isi hati seorang pemimpin yang berjiwa besar. Beliau kata sudah sampai masanya kita saling bermaaf-maafan. Jadi beliau mengajak untuk membuangkan yang keruh dan mengambil yang jernih. Sebagai peribahasa bahasa Melayu, cari-cari bulu ayam, akhirnya bercantum semula. Biduk lalu, kiambang pun bertahun. Itulah yang diharapkan oleh Presiden UMNO. Dan sepatutnya inilah budaya UMNO. Mungkin kita berbalas seketika, tapi ada masa kita menyantun. Cuma, mereka yang meletakkan kepentingan peribadi sanggup melakukan onar lah bagi saya. Bagi sampul surat berisi wang supaya melakukan sorakan yang tidak baik pada Presiden, pada pimpinan UMNO. Dan juga mahu supaya apa yang telah diputuskan oleh 180 bahagian yang membuat ketetapan pemilihan parti hanya dilakukan selepas pilihan raya umum. Tapi puak-puak setengah ni, ini kluster-kluster yang memegang jawatan, mereka takut kerana mereka yakin bahawa diri mereka akan disingkirkan oleh Presiden dan pimpinan UMNO. Itu keadaannya. Jadi saya harap warga UMNO janganlah nak buat lagi macam dulu. Kalau tak ada, kalau calon dipilih, mula nak cah keting dan sebagainya. Budaya itu kena dihentikan. Saya agak berterima kasih pada pimpinan di bahagian Sekijang. Walaupun kawasan itu majoriti pengundinya adalah pengundi Melayu, tetapi saya ucapkan tahniah kepada Datuk Ayub. Beliau tak bertanding, tapi bila parti mengukakan calon daripada MIC, jadi beliau berusaha sedaya mungkin mengembeling tenaga bersama dengan warga UMNO bahagian Sekijang untuk memastikan Dewan Undangan Negeri kawasan Kemelah yang diwakili oleh daripada MIC berjaya. Saya sendiri turun ke Kemelah, saudara, dan saya rasa inilah sepatutnya semangat yang perlu ada. Ingat, Saudara Hazman Muhammad, ingat parti tu hang ke? Jangan saja. Elakkan kita berbahasa sebegitu. Kita letakkan parti ini supaya ia adalah sebagai payung pada warga bangsa kita. Jangan dikotorkan. Sebab itu peringatan Presiden, dia kata buang yang keruh, ambillah yang jernih. Cuma saya agak ketawa juga. Saya ketawa bila saya berjumpa dengan Datuk, Datuk mana tadi tu? Saya berjumpa saya selalu confuse. Itu apa ini, daripada Sabah, seorang pemimpin daripada Sabah. Seronok saya bangun dia. Saudara Datuk Yaakob Khan. Dia kata, kami ini agak pening sedikit, Kenapa? Sebab dia kata mula-mula dulu pilihan raya Negeri Melaka. Jadi bila pilihan raya Negeri Melaka, bawa ramailah dia terpaksa mendatangkan teman-teman daripada bahagian di Sabah khususnya. Jadi pemimpin Sabah gitulah keadaannya katanya. Jauh dari Semenanjung. Datang untuk membantu teman-teman yang bertanding dalam pilihan raya Melaka. Agak kuyak poket. Artinya ialah UMNO dengan wangnya dibekukan dan sebagainya. Jadi dalam keadaan sekarang ni pun bukanlah UMNO yang menguasai sepenuhnya kerajaan negeri Sabah dan sebagainya ni. Jadi kedudukan kewangan itu tidaklah levis macam dulu. Jadi kuyak sedikit itu pilihan raya di Melaka. Habis saja pilihan raya di Melaka, datang pula pilihan raya negeri Johor. Beribu jugalah ada teman-teman yang dibawa datang dari Sabah. Jadi warga UMNO Sabah tentulah mereka mengharapkan pimpinan mereka membiayai tiketnya datang sini. Kuyak Tapi dia kata demi perjuangan, biar bukit kita kuyak, kita harus berjuang. Sebab itu saya sayang dengan orang bernama Yaakob Khan. Beliau adalah antara orang yang cuba dipujuk untuk meninggalkan parti UMNO. Waktu kita Barisan Nasional tidak kalah dalam pilihan dulu, beliau dipujuk supaya meninggalkan UMNO dan menyertai PBM. Dia kata, kamu datangkan berapa juta pun aku tetap tolak sebab aku tidak makan nasi, aku tidak menerima rezeki daripada orang. Rezeki aku datang daripada Allah. Hebat Yaakob Khan ni, saudara. Kemudian sambil berbual dengan saya, dia kata, habis dah Melaka, kuyak lagi di Johor. Kuyak tu mana kena keluar belanja, saudara, besar. Kemudian datang ini PAU, ini PAU ni Perhimpunan Agama UMNO.
Kuyak bah. Yang duduk hotel, yang nak makan. Kawan-kawan ini semua perjuangan. 3 kali kuyak bah. Ini mau datang lagi bulan puasa. Lagi kuyak bah. Sebab warga mereka dalam keadaan ekonomi sekarang ni. Lepas bulan puasa, hari raya, lagi kuyak bah. Jadi kalau kamu memari Sabah nanti selepas hari raya bah, aku tidak kuyak, boleh kita makan seafood. Saya ketawa dengan Datuk Yaakob Khan ni. Cara beliau berbahasa, berbual dengan saya. Ini gambaran sebenarnya. Sebab ialah ahli-ahli UMNO yang datang ini bukan soal ditaja saudara. Mereka nak datang, nak tengok apa semua, mereka tidak ada kemampuan. Bayangkanlah tiket daripada Sabah ke Kuala Lumpur, pergi balik berapa dah. Jadi sebagai pemimpin tidak mengapa bah. Aku punya berniaga yang ada itu Sabah habis pun tak apa bah, demi perjuangan itu. Sebab itu dia kata dulu masa mereka mau beri aku wang ratusan ribu bah, aku tak pandang itu. Aku yakin dia kata yang paling penting perjuangan. Saya mengharapkan sebab itu yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi dia memuji 3 orang. Saya kena ingat tahu daripada 25 bahagian ketua-ketua bahagian di Sabah, 22 meninggalkan UMNO. Mereka ketua bahagian. Yang tinggal cuma 3 orang saya. Bong Mokhtar bersama dengan Datuk Yaakob Khan. Seorang lagi saya lupa namanya. Yang 3 orang saja. Dan hari ini UMNO di Sabah dah bangkit. Jadi seharusnya mereka inilah, sebab itu kata Datuk Seri Zahid, mereka ini adalah lambang kesetiaan kepada perjuangan yang maha suci. Itu keadaannya saudara. Kita lupakan sedikit cerita Yaakob Khan. Saya pun simpati dengan beliau dan saya senyum sebab bila dia kata, kamu jangan datang Sabah bah. Nak mau datang Sabah lepas raya, baru aku mau belanja, kamu makan bah. Makan siput dekat Kota Kinabalu. Kita berkawan, begitulah budaya lah UMNO ni, kita rasakan kemesraan adik dengan abang saudara. Dan usai cerita ini, saya melihat juga satu cerita, itu bagaimana hari ini parti DAP telah pun mengadakan kongresnya dan Lim Kit Siang selepas 56 tahun bergelut dalam politik, dia mengumumkan persaraannya dan beliau tidak lagi mau terlibat dalam politik dan letak jawatan sebagai pengurusi DAP. Mungkin benda ini akan disandang oleh anaknya Lim Guat Eng dan beliau mau berehat. Kepada saudara Lim Kit Siang, selamat berehat. Tak payah lagi nak fikir-fikir soal politik. Apa yang ada tu, allowance yang dah ada, pencen yang dah ada tu, jagalah balik. Kembalilah anda pada keluarga anda yang mungkin menanti santunan sebagai ketua keluarga. Dia orang perjuangan begitu saudara. Dan dia 56 tahun sejak parti DAP diasaskan. Saya katakan saudara, DAP ini parti politik, tapi kita tak boleh nak kata parti bukan. Sebab ia dikawal oleh ROS. Kalau parti itu menyeleweng, maka ia boleh diharamkan. Itu ceritanya saudara. Sebab itu saya minta saudara jangan tuduh yang bukan-bukan pada parti tersebut. Baik saudara. Sesuatu yang agak mengejutkan saya adalah kiriman ataupun culipan daripada Datuk Seri Najib. Ini satu benda yang agak menggegarkan, menggemparkan. Walaupun semalam Datuk Seri Ismail Sabri selaku Perdana Menteri menyatakan beliau akan mempertahankan at any cost bumi Sabah ini supaya tidak lagi diambil alih oleh orang lain, kerana sudah ada gerakan saudara. Apabila ini menurut culipan daripada Seri Najib, dia kata bahawa negara terpaksa membayar sekitar sampai 62 bilion. Ini diputuskan oleh Mahkamah di Sepanyol kepada waris Sultan Sulu. Actually sebenarnya tuntutan ini difailkan pada tahun 2019 selepas UMNO Barisan Nasional kalah kepada Pakatan Harapan. Dalam suasana tersebut, sebab katanya mula-mula sebab beralasan kerajaan Malaysia gagal memberi pampasan ataupun saguhati kepada waris Sultan Sulu sejumlah lebih kurang 5,780. Kita kerajaan waktu itu menghentikan bayaran tersebut pada tahun 2017. Kesan daripada apabila mereka dipercayai melakukan serangan di Lahad Datu. Jadi kata Datuk Najib waktu itu beliau bertindak kerana macam mana pula kita dah bagi pampasan mereka nak serang balik di Sabah waktu itu, kata Datuk Najib. Bagaimanapun selepas Barisan Nasional kalah, mereka menggunakan tuntutan dan
yang agak menggusarkan kita, yang agak tak seronok saudara, apabila peguam negara macam khianat lah saudara. Bila dia menghantar surat, dia kata bahawa dia mohon maaf dan merasa kesal kerana Malaysia tidak membayar wang sejumlah RM5,780 setiap tahun. Jadi surat daripada peguam negara itu dijadikan sebagai bukti nyata yang negara kita mesti membayar sejumlah wang kepada waris Sultan Sulu. Jadi kerana surat daripada tuntutan surat daripada peguam negara itu dijadikan bukti kukuh, akhirnya kita kalah. Bagaimanapun mengikut Dato' Ismail Sabri, beliau akan memfailkan tuntutan untuk membatalkan. Dan soal kita nak bayar RM5,780 itu perkara biasa, tak ada masalah. Cuma waktu kita membatalkan ataupun tidak kita menghentikan bayaran tersebut selepas adanya serangan di Lahad Datu. Itu saja masalahnya saudara. Tapi apabila Tommy Thomas dia kata dia kesal dengan apa yang terjadi, itu dijadikan sebagai modal mereka membawa kes ini di Mahkamah Antarabangsa. Sebab itu kadang-kadang orang ni bijak pandai, kena belajar pandai-pandai lah. Jangan kononnya kamu pandai tapi kamu tak tahu kesannya kepada negara. Bagaimanapun kita berharaplah agar kes apa yang berlaku di tuntutan waris Sultan Sulu ini dapat segera ditamatkan. Kerana saya perlu ingat kita mengalami kehilangan Pulau Batu Putih. Kedaulatan bumi kita ini tercemar apabila Pakatan Harapan memerintah. Waktu itu Perdana Menterinya Tun Dr. Mahathir. Saya nak buat bila nak diadakan tuntutan semula apa semua, dia tak payah. Jadi kita hilang Pulau Batu Putih. Dan kini apabila kita tak gagal untuk memfailkan ataupun kita bantahan semua, apakah kita akan kehilangan Sabah? Saya rasa tentulah mengamuk rakyat Sabah nanti. Dan ini menunjukkan suasana tidak baik. Sebab itu apa yang ditulis Najib itu ada benarnya. Dan sama-sama kita berdoa agar permasalahan ini saya rasakan hubungan antarabangsa ini patutnya diselesaikan di peringkat diplomatik. Jadi Menteri Luar Negeri bekerjalah. Duduklah betul-betul dengan peguam negara, bincang macam mana. Jangan sampai kita terjebak dengan masalah yang bukan-bukan. Kita tak mahu kita bermusuh dengan negara jiran, saudara. Dan lebih penting sekarang hari ini kabarnya, ini seronok saya. Kabarnya ada pertemuan hari ini semalam antara pimpinan daripada PBM bersama itu Tan Sri Muhyiddin, katanya Dr. Mahathir pun ada sekali, Datuk Seri Anwar Ibrahim pun ada sekali, pimpinan daripada DAP pun ada sekali. Katanya, saya tak tahulah sejauh mana benar atau tidak benar, katanya mereka sedang mewujudkan mewujudkan Pakatan Harapan sekali lagi. Jadi semua parti-parti pembangkang ni nak disatukan untuk menghadapi pilihan raya umum 2015 yang mereka juga menyangkakan ini akan dilakukan pada tahun ini. Jadi sebagai persiapan, mereka telah pun mengadakan pertemuan di Pulau Keri ataupun Pulau Indah. Agak menariknya, ini agak menarik apabila pimpinan DAP dalam pertemuan tersebut merasakan bahawa Parti Pribumi Bersatu ini dia kata adalah liability, tidak membawa keberuntungan dalam pakatan mereka. Malahan kalaulah PBM ini bersama dengan mereka, maka PBM ini akan menyusahkan Pakatan Harapan. Itu kata pimpinan DAP. Saudara, cuma saya nak uraikan, kalau benarlah adanya pakatan yang sebegitu, berapa pula perasaan PAS? Apakah mereka boleh menerima DAP? Apakah PAS boleh menerima PKR? Apakah PAS boleh menerima Amanah? Saudara kena ingat, apakah PAS juga boleh menerima Parti Pejuang? Ini dah kelang kabut ni diorang sebenarnya. Tapi kerana nak cari kuasa, sanggup bersekongkol dan sebagainya. Saudara Fazul Hakim, kita berdoa, saudara. Jadi, saudara buau, dedahkan siapa yang beri kertas putih masa PAU. Saya rasa biarlah UMNO membuat siasatan. Saya tak boleh buat nyatakan sekarang, tak baik. Kita ada pihak polis, macam-macam pihak menyiasat. Supaya mereka yang melakukan onar perlu diambil tindakan. Dan berbalik kepada persoalan ini, apabila cuba digabungkan, tapi masih lagi satu gabungan yang bukan dia gapuh, berkecai. Bila PAS mempertikaikan tentang kalaulah Parti Pribumi Bersatu bersama dengan mereka, ia merupakan liability. Liability ini
lebih banyak datang lebih amat buruk daripada baik. Itu kata pimpinan DAP yang akhirnya membuatkan masih lagi tergantung usaha penyatuan mereka. Dan Dr. Mahathir berkali-kali mengingatkan mesti bersatu untuk kukuhkan Pakatan Pembangkang untuk menyerang UMNO. Saya rasakan benda begini tak apalah, kena nak buat apa pun buatlah. Memang politik diizinkan. Cuma satu perkara yang agak saya bersimpati saya walaupun kita tidak sealiran dari segi politik, saya bersimpati dengan warga Parti Keadilan. Hari ini DAP melihat Parti PKR bagaikan kupang tembaga saja yang tidak nilai. Kerana Parti Keadilan gagal di Sarawak, Parti Keadilan gagal di pilihan raya negeri Melaka, dan begitu juga pilihan raya negeri di Johor. Malahan mereka mempertikaikan calon daripada muda lebih baik kerana menang daripada ini apa nama kerusi dia tu, Puteri Wangsa. Calon muda menang di Puteri Wangsa kerana itu ditaja oleh Parti DAP. Jadi mereka merasakan calon-calon mereka lebih berwibawa daripada calon yang diturunkan oleh Parti Keadilan. Malahan calon Keadilan cuma menang di Bukit Batu saja. Itu pun majoritinya yang masih lagi diragukan yang begitu sedikit sangat menentang calon Barisan Nasional. Artinya di kaca mata DAP, Parti Keadilan ni dah tak ada nilai dah. Ini keadaan saya agak itulah. Kadang-kadang mereka bersama hanya atas common interest. Apabila merasakan bahawa benda dah tak boleh menguntungkan, maka mereka cuba menyingkirkan. Di sini saya bersimpati. Tidak selalu begitu. Sedangkan UMNO dalam Barisan Nasional, walaupun calon-calon daripada MRC kalah, tapi kita mempertahankan. Walaupun calon-calon daripada pergerakan dulu kalah semua di Pulau Pinang, masih lagi kita mempertahankan. Sebab kita ni melihat kalau kita berkawan daripada awal sampai akhir. Tapi tidak pada DAP, Amanah dan sebagainya. Tidak begitu. Mereka berkawan hanya yang boleh memberi keuntungan kepada mereka saja. Di sini saya harap Datuk Seri Anwar Ibrahim dan teman-teman anak-anak muda keadilan, ingatlah bahawa tempat anda sekarang ini telah diambil alih oleh Parti Muda, di mana DAP lebih yakin kepada Parti Muda kerana kononnya anak-anak muda lebih senang bersama dengan Parti Muda. Dan untuk yang mana mahu melihat dari segi kepimpinan ala PAS lah, cenderung pada agama Islam dan sebagainya, mereka dah ada Parti Amanah. Jadi mereka merasakan lebih kuat dengan tiga parti ini, DAP, Amanah dan Muda. Saya perlu memberi pencerahan begini sebab saya sudah terdengar bahawa seolah-olah PKR ni, Parti Keadilan tidak lagi memberi rangsangan politik sebab mereka mempertikaikan kegagalan Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin Pakatan Harapan di Sarawak, di Melaka, malahan di Johor. Parti Keadilan sendiri kalah teruk. Di Johor cuma satu calonnya yang menang di Bukit Batu, mengalahkan Datuk Supaya daripada MIC saya. Sebaliknya Parti Muda walaupun baru menang di Puteri Wangsa. Sedangkan semua kita tahu bagaimana berebut kursi tersebut antara ketua wanita keadilan. Jadi di sinilah letaknya kepada teman-teman dalam Parti Keadilan, supaya jangan anda melihat UMNO ini sebagai musuh yang berkekalan. Bagi saya merasakan UMNO bila dia menjalin persahabatan dia ikhlas, tapi malangnya ia seringkali diragui, malahan dikhianati. UMNO kita ikhlas nyantuni Muafakat Nasional, tapi bila kita katakan kita tak boleh menerima PBM, tapi PAS masih lagi nak menyantuni dengan Perikatan Nasional, akhirnya kita tak ada jalan lain. Akhirnya berlaku perpisahan. Saudara kena godam, Parti Tindakan Demokratik sebenarnya parti tipu dusta. Saya tak mau membuat itu sebab pimpinan mereka. Terpulanglah. Tapi saya harus memberi pencerahan ini supaya kita faham. Saya bersimpati dulu waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim dilihat begitu berpengaruh. Ramai orang menyokong dengan adanya reformasi dan sebagainya, saudara. Ramainya anak-anak muda dalam gerakan. Ini dipanggil AMK, Anak Muda Keadilan, dan mereka melihat bahawa mereka boleh menangguh ataupun meraih sokongan, menambahkan pengaruh, maka PKR begitu berguna pada mereka. Tapi hari ini
Parti Keadilan di mata DAP tidak lebih daripada kupang tembaga apabila mereka lebih senang menyantuni parti muda. Jadi pada anak-anak muda, kenang-kenanglah, fikir-fikirlah keadaan begini. Saya tidak mahu bercakap apa, tapi saya bercakap yang benar. Saudara. Dan dalam keadaan begini, sebab itu saya katakan, jalan yang terbaik agar segera diadakan pilihan raya untuk memulihkan kestabilan politik. Semalam pun saya dapat berkesempatan berbual dengan di kalangan ahli berkenaan 21 duta. Semalam juga merupakan satu detik kebangkitan UMNO yang agak memeranjatkan saya apabila terdapat 21 duta daripada pelbagai negara hadir untuk dalam majlis perasmian. Ini bagi saya satu dukungan, satu keyakinan mereka terhadap parti UMNO. Duta daripada Rusia datang, duta daripada Amerika hadir, duta daripada England hadir, duta daripada negara China hadir. Ini negara besar, duta daripada negara Arab hadir. 21 orang duta. Dan mereka semua menyatakan mereka yakin pilihan raya umum yang ke-15 nanti, seandainya dilakukan tahun ini, UMNO Barisan Nasional boleh memenangi pilihan raya ini, dan dengan itu mereka yakin mereka membawa bersama-sama mereka lah pelabur-pelabur dari luar. Saya berbual dengan duta daripada Amerika, berbual dengan duta daripada Rusia, berbual dengan duta daripada China. Mereka mengatakan punca kenapa syarikat-syarikat, dia duta daripada Jepun, dia kata, why mereka meninggalkan negara ini untuk saat ini adalah sekadar sementara, katanya. Bahawa they will make comeback. We want to invest more in Malaysia. Mereka mahu melabur lebih banyak di Malaysia ni. Tetapi kalau ketiadaan kestabilan politik, apatah lagi apa yang boleh saya lakukan, dia kata. Ini gambarannya. Mereka begitu yakin, sebab itu 21 duta hadir dalam majlis perasmian UMNO di PWTC. Cuma saya melihat juga sekarang ni dalam keadaan begini, setelah saya memikirkan, saya tengok apa semua dalam keadaan santai-santai begini, saya kata betul lah. Akhirnya Dr. Mahathir, dia kepakaran dia berjaya membunuh siapa saja yang memusuhinya. Dr. Mahathir biasa membunuh Tengku Rahman. Dr. Mahathir menumbangkan Tun Hussein On. Ya, waktu itu dia sebagai timbalannya, tetapi Tun Hussein On jadi Presiden Parti dan Perdana Menteri ditumbangkan melalui proksinya, iaitu Allahyarham Sulaiman Palestin. Sebab itu saya heran macam mana Syamuddin boleh baik dengan Dr. Mahathir. Saya heran bagaimana beliau mengkhianati Tun Hussein On. Kemudian beliau mampu membunuh politik karier Tun Musa Hitam. Saudara benar apa kenyataan Tun Musa Hitam? Dia kata saya tak mampu nak lawan Dr. Mahathir. Sebab nanti kalau saya lawan dia kata dia akan buat fitnah, mengatakan saya pula melakukan hubungan seksual pula dengan binatang. Begitu juga dengan yang Muhammad Malik Tengku Razili Hamzah. Karakter political live untuk Musa Hitam, Tengku Razali Uyub, dan dia juga membunuh karier politik Datuk Seri Najib. Ini walaupun dia mengatakan macam-macam lah dengan isu 1ID dan sebagainya, dan sekarang ni bila perbicaraan berlaku, macam-macam dah timbul. Tapi masih lagi terkawal pada radar politik Dr. Mahathir. Begitu juga macam mana beliau membunuh bagi saya lah, it's a total disaster ataupun satu pembunuhan yang begitu besar terhadap karier politik Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cetusan dengan isu kaluat ataupun isu liwat teruk. Dan walaupun dalam begitu, dia menggambarkan, aku boleh masukkan kamu ke dalam, aku boleh keluarkan kamu keluar. Itu apa yang berlaku pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Setelah masuk ke dalam, tapi bila menang saja Pakatan Harapan, dia jadi Perdana Menteri, maka Datuk Seri Anwar Ibrahim pun dibebaskan. Ini gambarannya. Dan sekarang ni orang yang sedang dihambat, diusahakan untuk dihapuskan. Kalau boleh, dia kata kalau boleh pada dia lah, saya melihat dia nak menghapuskan sama sekali karier politik Presiden UMNO. Puncanya lain tidak, kerana kedegilan Datuk Seri Zahid Hamidi untuk membawa ahli Parlimen UMNO menyertai Parti Peribumi. Itu puncanya yang dilontarkan secara terbuka dalam kenyataan, dalam ucapannya. Datuk Zahid mengatakan betul terang, beliau diseret ke mahkamah, dilakukan pelbagai tuduhan semata-mata kerana beliau tidak mahu membawa ahli Parlimen UMNO dan ahli-ahli UMNO menyertai PBM. Dan bila dah seret ke mahkamah itu, masalah kita ni pula, seseorang itu bawa ke mahkamah, dah kita pula melakukan hukuman
tanpa soal siasat, sepatutnya kita biarkan mahkamah. Ini yang sedang berlaku. Saya nampak bahawa kejayaan kena terima. Sebab malam ini bila saya tenang sikit, saya dapat berfikir, ini realiti politik yang mengabui dunia politik negara kita hari ini. Jadi pada setara saya harus mengingatkan, insya-Allah besok saya akan ulang yang lain pula. Kita kena ingat bahawa karier politik pemimpin Melayu ini boleh dibunuh begitu mudah oleh Dr. Mahathir, daripada Dr. Hussein On, Tengku Abdul Rahman, apatah lagi dengan surat layangnya semua. Saudara, jangan lupa semua itu. Cuma dia tak sempat nak hancurkan karier politik Tun Razak, kerana Tun Razak dan Tun Dr. Ismail pergi lebih awal. Tapi lepas Tengku Abdul Rahman, Tun Hussein On kena, Tun Musa Hitam kena, Tengku Razali kena, Anwar Ibrahim seteruk-teruknya. Sampai hari ini saudara masih lagi kekal dalam minda orang. Isu liwat dan sebagainya. Saya lebih bersimpati sebab benda-benda begitu saya rasakan sebagai personality assassination. Kemudian Datuk Seri Najib kena, lebih teruk lagi saudara. Sedangkan perbicaraan sedang berjalan, dan bila kita dengar perbicaraan di Amerika, lain pula ceritanya. Di sini lain pula ceritanya. Saya tidak mahu menyentuh soal mahkamah, kerana ini contempt of court. Tetapi itulah saudara lihat. Dan selepas Datuk Najib, sekarang ini dia berusaha untuk melakukan terhadap Presiden UMNO. Terpulanglah pada warga UMNO untuk melihatnya apakah kita perlu membela beliau. Saya terpulang, saya tak mau cakap lebih daripada itu. Tetapi saya merasakan bahawa seharusnya agenda membunuh personality ataupun membunuh karakter assassination, membunuh peribadi pemimpin warga bangsa UMNO perlu kita hentikan. Kita harus bangun untuk menentangnya. Itu keadaannya saudara. Jadi kita minta saudara rehatkan minda. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.